Ingin saya bermula dengan menyentuh mengenai istilah transformasi. Sebab transformasi itu memberi gambaran seperti Transformers yang bertukar sementara walhal struktur asal tidak berubah. Jika dibandingkan dengan istilah reformasi untuk memperbaiki sesuatu keadaan kepada sesuatu keadaan yang lebih baik dan sesuai. RMK ke-12 ini sepatutnya adalah rancangan Malaysia untuk membuat reformasi dan memperbaiki masalah negara kita once and for all dengan izin. Itu adalah poin saya yang pertama, kerana kita perlukan islah. Kita sedang menghadapi satu kemelut dengan pandemik COVID-19 ini yang telah mengakibatkan ramai anak yang menjadi yatim dan sering yatim piatu. Pandemik ini juga telah meninggalkan kesan buruk pada ramai rakyat kita, kesan daripada segi mental dan fizikal. Ramai yang kehilangan pekerjaan, hilang punca pendapatan kerana tidak dapat meneruskan perniagaan. Banyak wanita dan kanak-kanak mengalami situasi keganasan rumah tangga. Ramai juga yang makin murung dan resah berkurung di dalam rumah. Kebanyakan mereka telah hilang kemahuan untuk terus hidup dan memilih jalan pintas untuk menamatkan riwayat hidup mereka. Jumlah kes bunuh diri ini dari Januari ke Julai tahun ini sahaja sudah melebihi statistik keseluruhan jumlah bunuh diri pagi tahun 2020. Banyak tragedi yang telah berlaku yang menyayatkan hati kita. Jadi persoalannya, apakah perancangan atau tumpuan kita dalam menangani peningkatan masalah kesihatan mental dalam negara kita, terutama impak daripada pandemik COVID-19. Saya ulangi, sekarang ini menjadi lebih mendesak jika kita boleh mempercepatkan Seksyen 309 Kanun Keseksaan supaya percubaan bunuh diri itu tidak dikira sebagai satu jenayah. Datuk Yang Dipertua, saya ingin menyentuh isu yang merangkumi all of government, iaitu isu integriti. Namun kita masih membaca berlakunya ketirisan dalam urusan kerajaan. Rasuah, salah guna kuasa, jenayah, terutama jenayah cyber, semakin berleluasa. Sedih betul kita melihat salah guna kuasa dan jenayah berlaku dalam agensi seperti SPRM dan PDRM. Tidak hairanlah apabila berlakunya defisit kepercayaan atau dengan izin trust deficit. Di dalam kes terbaru ini ada pemimpin menyeleweng duit rakyat. Pegawai beliau disyaki mencuri duit itu dan ditangkap. Selepas pegawai itu ditangkap, pegawai SPRM pula disyaki mencuri pada pegawai tersebut dan melesapkan bahan bukti. Ini adalah gejala rasuah yang bertingkat-tingkat. Saya tak tahu kiranya macam mana nak ketawa ke nak menangis mengikuti berita ini. Agensi-agensi inilah yang dipertanggungjawabkan untuk menguatkuasakan undang-undang. Apa lagi harapan kita? Saya ulangi, kita sebenarnya mempunyai masalah governance dalam negara. Governance ini, Datuk Yang Dipertua, bukan hanya dalam hal-hal tadbir urus yang berkaitan dengan pejabat awam atau delivery of public services dengan izin saja. Governance ini meliputi semua urusan kita. Daripada usaha untuk membasmi kemiskinan, menjaga keamanan dan ketenteraman, menjaga kesihatan adalah termasuk dalam segala usaha untuk memulihkan ekonomi negara kita. Bayangkan apa yang boleh berlaku kepada negara kita sekiranya tidak ada governance dalam pentadbiran negara. Sudah pasti akan berlaku salah guna kuasa dan ketirisan macam kita tengok sekarang. Apa yang jadi? Yang kaya bertambah kaya, yang miskin papai ke dana. Keamanan dan ketenteraman negara boleh dicerobohi kalau tidak diperketatkan governance dalam sistem pengawalan sepadan kita. Begitu jugalah dalam hal menjaga kesihatan. Tanpa governance, vaksin boleh dijual beli dengan mudah untuk didapatkan profit, untung, mungkin kepada pembidai yang tertinggi. Dan ini bukan omong-omong kosong, Tok Sri. Kerana telah berlaku kes jual vaksin ini. Malah bukan setakat jual vaksin, ada pula sindiket yang menjual sijil vaksinasi. Datuk Yang Dipertua, atas semua alasan di atas, RMK ke-12 memerlukan satu bab khas untuk kita merancang hal-hal berkaitan dengan governance secara holistik. Kita tidak boleh hanya meletakkan subtopik governance di bawah bab 13, iaitu mengenai memperkasakan sektor awam dan delivery of public services sahaja. Ianya jauh lebih penting daripada itu. Ini bukan hanya bab tata tertib dan disiplin pejabat awam.
Ini adalah mengenai ekosistem pentadbiran negara kita. Sepatutnya kita harus mengambil inisiatif-inisiatif dalam Plan Anti Rasuah Nasional NACP yang semakin hari saya lihat semakin nipis berbanding kepada inisiatif-inisiatif yang dirancang dan dilancarkan pada tahun 2019 dan dimasukkan pada awal-awalnya dalam RMK 12 ini. Lebih penting lagi sepatutnya inisiatif-inisiatif yang terkandung dalam Plan Anti Rasuah Nasional ini harus diterjemahkan menjadi akta agar ada undang-undang khas yang dibentuk dalam tempoh RMK 12 ini. Kita sedia maklum bahawa peruntukan pembelanjaan pembangunan development DE untuk RMK 12 ini dianggarkan 400 bilion ringgit. Dan ini peningkatan adalah peningkatan yang ketara akui sendiri oleh Menteri Kewangan daripada 248.5 bilion ringgit pada RMK ke-11. Selalu diperkatakan kata dia ini akan buat secara peruntukan ini ada yang digunakan secara berhemah. Tetapi mengapa Datuk Yang Di-Pertua berulang kali laporan kes dalam laporan audit negara tahun demi tahun? Sebagai contoh, berdasarkan laporan audit negara sebanyak 273 juta ringgit telah kerajaan peruntukkan untuk sistem baru dalam bagi Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang tidak pernah disiapkan. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2019 siri 2, projek sistem U-Customs tersebut telah dimulakan pada tahun 2013 dan sepatutnya siap pada tahun 2015. Ikutkan sudah lebih 7 tahun 2 bulan dan dari tempoh yang disepatutkan disiapkan, dan projek ini diberikan kelanjutan 5 kali dan kerajaan duit rakyat telah hilang 273 juta ringgit. Itulah reformasi yang diperlukan. Kalau dulu ada setengah inisiatif itu hanya diterjemah sebagai arahan YAB Perdana Menteri ataupun hanya menjadi pengkeliling perbendaharaan sahaja, sekarang ini adalah masanya untuk kita menunjukkan keazaman dan political will dengan izin. Menterjemahkan menjadi akta. Ini adalah saat agar sesiapa juga yang datang selepas kerajaan ini atau mana-mana kerajaan tidak akan dengan mudah menukar akta ini dengan sesuka hati sekiranya mereka tidak boleh mempunyai majoriti yang kukuh. Sehubungan dengan itu, isu governance pula. Saya masih lagi dengan isu governance, saya berpandangan kita harus memberi tumpuan agar ada hubungan antara apa yang terkandung dalam RMK 12 ini dengan ucapan bajet yang bakal dibentangkan oleh Menteri Kewangan. Dikhawatiri nanti banyak cadangan yang molek-molek je, indah-indah, tetapi tidak ada peruntukan yang diberikan untuk menjayakan rancangan dengan baik untuk membantu rakyat. Saya juga ingin menyentuh berkaitan dengan the lost generation dengan izin. Saya memetik tulisan Datuk Dr. Anis Yusal Yusof dalam kolom beliau Rintihan Rakyat di Akhbar Sinar Harian pada 17 Jun yang lalu 2021 di bawah tajuk Generasi COVID-19 yang tersisih. Kata beliau, antara meletak nasi dan lauk di atas meja yang menjadi keutamaan, lebih penting kepada kejutaan rakyat dengan menyediakan komputer dan internet. Saya pasti mereka memilih nasi. Yang bercakap tentang quantum leap itu perlu sedar bahawa pada hari ini ramai rakyat antara rakyat kita yang penat memikirkan bagaimana untuk meletakkan makanan di atas meja setiap hari untuk anak-anak mereka. Ini adalah soal survival, soal hidup dan mati. Oleh kerana ibu bapa memilih survival, ini menyebabkan mereka tidak mampu memberi alat-alat peranti pada tiap-tiap seorang anak mereka. Anak-anak akan terkesan dari segi pendidikan kerana mempunyai kesusahan untuk belajar secara atas talian. Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD telah mengeluarkan peratusan purata untuk isi rumah yang mempunyai akses ke komputer dari rumah itu 89%. Persoalannya, peratusan di Malaysia berapa? Ini juga belum termasuk kita nak cakap pasal bab connectivity. Kita baca dalam akhbar, kena naik pokok baru nak dapat connectivity. Ini tak boleh kita terima.
Jadi beliau menambah, semasa MCO baru-baru ini di mana kebanyakan sekolah di dunia perlu ditutup, UNESCO menganggarkan hampir 1.6 bilion pelajar dalam 190 negara di dunia yang tidak dapat hadir bersekolah akibat pandemik. Implikasi kepada pembelajaran ini adalah sangat serius. Berapa ramai agaknya anak-anak kita di Malaysia tercicir, tak dapat membaca, menulis dan mengira. Itu yang betul. Sebelum pandemik pun ada mereka yang dipanggil invisible students. Yang mereka naik dari 1, dari 2, dari 3, 4, 5 sampai darjah 6 tak tahu membaca. Kerana memang tidak diberi tumpuan. Itu belum lagi kita melihat koleksi antara generasi yang tersisih dengan keperluan mereka untuk mengisi peluang pekerjaan nanti. Yang pasti ialah akan meninggalkan kesan pada segi kualiti, produktiviti dan inovasi modal insan dan tenaga buruh di Malaysia pada masa hadapan. Atau yang betul, kami juga menghadapi isu lost generation and generational scarring dengan izin. Ini adalah perkara yang penting sebab kita cakap tentang modal insan. Tetapi modal insan kita untuk masa hadapan akan menjadi generasi yang tercalar. Dan ini akan meninggalkan satu parut pada masa hadapan. Saya juga ingin menyentuh tentang social safety net. Ini penting ya. Hari ini kita dimaklumkan bahawa hampir 400,000 rakyat kita kerja sendiri. Dan kebanyakan mereka tidak membuat caruman kepada KWSP atau SOKSO. Tetapi pemimpin kita mencadangkan wang simpanan hari tua digunakan sekarang. Dari manakah social safety net ini dalam 10 tahun ke hadapan sekiranya mereka mengeluarkan wang KWSP. Jadi apa yang saya nak tekankan adalah apa pun kita buat dalam mana darjah yang Malaysia ke-12 ini, kita fikirkan aulawiyat. Priority first. Ya. Mana yang sepatut dikedepankan, dibuatkan dahulu, mestilah diikutkan. Jadi saya bercakap dulu, habis dah ni, Datuk Yang Tua, kerana apanya segi aulawiyatnya atau prioritinya kalau nak renovate rumah kediaman Perdana Menteri. Kalau nak dapatkan kita punya image naik, Datuk Yang Betul, kita tengok kalau ada integriti, itu lebih menaikkan image Malaysia dalam membudayakan cara kita kerja dalam Malaysia. Kalau kita tengok dalam forecast Fitch Solutions Country Risk, dah turun pun. Daripada 6.4 kepada 7.4% kerana hasil turun dan bayaran rancangan kita meningkat. Jadi kita tidak gunalah rancang elok, semua atas paper kertas elok, tetapi kita mesti budayakan integriti dalam hidup kita. Jadi itulah yang saya nak sampaikan. Moga Allah memberikan kita segala kebaikan dunia akhirat. Terima kasih.